apakah tempoh masa untuk anda dijangkiti ceret-peret? Okay. Jadi daripada nombor 3 tadi, query nombor 3, kita dapati bahawa ada 22 petak lah Jadi satu petak mewakili 20 minit kali dengan 22, 20 kali 22 bersamaan 440 minit ataupun ditukar pada 7 jam 20 minit. 7 jam 20 minit masa yang diperlukan untuk dijangkiti ceret-beret jika makan makanan yang dijangkiti bakteria asal daripada 1 nak jadi 2 juta tu dia perlukan masa 7 jam 20 minit. Okey, soalan nombor 5, tentukan cara untuk memperolehi bilangan bakteria setiap 20 minit daripada 20 minit yang sebelumnya. Okey, mana kita dapat tadi? Caranya kita darab dengan 2 kepada masa yang sebelumnya lah. Asal contohnya permulaan tadi 1 kali dengan 2, jadi yang kedua tu jadi 2. Kemudian jadi 4. 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8. Jadi kita darab 2 kepada masa sebelumnya lah. Okey. Nombor 6, menggunakan perisian GeoGebra, lukis graf untuk memperwakilkan bilangan bakteria yang bertambah dengan masa. Okey, yang ni kena lukis graf lah. Jadi kalau kamu lukis graf, kamu akan dapat macam ni lah bentuk dia. Okay. Satu graf eksponen. Graf eksponen. Okey, dia mula dengan 0, 1, 2, 4. Dia tambah dan sekali dia semakin lama semakin naik secara eksponen lah, secara mendadak. Okey. Hasil daripada inquiry 4 didapati bahawa nisbah antara sebarang dua sebutan berturutan adalah satu nombor tetap. Nisbah ni maksudnya bahagilah. Bila kita bahagi, contohnya sebutan pertama 1, sebutan kedua 2, sebutan ketiga 4, 8 dan seterusnya lah Jadi 2 bahagi 1, 2. Bila kita bahagi ni, nisbah yang bahagi 2 bahagi 1, 2, 4 bahagi 2 pun 2, 8 bahagi 4 pun kita akan dapat 2. Jadi kita akan dapat satu nisbah. Semua ni kita akan dapat nisbah yang sama lah, iaitu 2. Jadi rujukan ini dikenali sebagai janjang geometri. Janjang geometri dia ada satu nisbah yang tetap. Okey, janjang geometri ialah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperolehi dengan mendarabkan satu pemalar pada sebutan yang sebelumnya. Darab satu per malar. Pemalar ni satu nilai yang tetap lah. Contoh yang kita buat inquiry tadi. Inquiry tadi kita darab 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kita darab dengan pemalar iaitu 2. Kita nak dapat nombor yang selepas dia ni. Kita darab pemalar, darab 2 dengan nombor yang sebelum dia. Okey, katakan T1, T2, T3 sampai ke Tn ialah n sebutan pertama bagi suatu janjang geometri. Yang ni kita dah belajar sama macam janjang aritmetik lah. T1, T2, T3 sampai Tn adalah n sebutan bagi suatu janjang geometri. Okey, mungkin tak kisahlah nombor berapa. Nisbah bagi dua sebutan berturutan dikenali sebagai nisbah sepunya. Nisbah sepunya. Dia beza aritmetik, dia ada beza sepunya.
Tapi untuk janjang geometri dia ada nisbah sepunya, iaitu R. Diwakilkan dengan R. Boleh? Nisbah sepunya. Kalau janjang aritmetik dia ada beza sepunya, iaitu D. Untuk janjang geometri dia ada nisbah sepunya, iaitu R. Cara nak dapat R, kita bahagilah. Sebutan kedua bahagi sebutan pertama, ataupun tengok 2 bahagi yang pertama, 2 bahagi 1, ataupun sebutan ketiga bahagi sebutan kedua, 4 bahagi 2 pun sama, dapat nisbah yang sama. Ataupun sebutan ke 4 bahagi sebutan ke 3, tak kisahlah. Sebutan ke 10 bahagi sebutan ke 9, sebutan ke 20 bahagi dengan sebutan ke 19, kan. Tn bahagi Tn tolak 1, sebutan dibahagi dengan sebutan yang sebelum dia lah. Okey, kamu kena berhati-hati bahawa dia tak sama, R tak sama. Dia mesti T2 bahagi T1, tak boleh T1 bahagi T2, kan. T2 ni kena duduk di bahagian atas, tak boleh duduk bawah lah, kan. Tak boleh T1 bahagi T2, kan, ataupun T2 bahagi T3, tak boleh. Dia mesti macam ni. Okey, selesai untuk query muka surat 139.